Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita akan sambung hadis yang berkaitan di dalam Bulughul Maram ini, Kitabut Taharah, bab adabi qada'il hajah, dan insyaAllah kita akan menghuraikannya. Dan saya tahu juga sebahagian tuan-tuan yang datang ni nak dengar benda lain, saya akan jawab kemudian insyaAllah. Ngaji dulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائض فليستتر رواه أبو داود. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man atal ghaidha, sesiapa yang mendatangi membuang air besar, falyastatir, hendaklah dia istitar, menutup, berlindung, tutup supaya tidak nampak auratnya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dia kata riwayat Abu Dawud daripada Aisyah. Tetapi wallahu ta'ala alam, bila kita lihat di dalam Abu Daud, hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mungkin dia ambil daripada sumber yang lain, tapi riwayat Abu Hurairah. Wa anha, daripadanya, yakni daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaidi qal, adalah Nabi itu apabila keluar daripada tempat buang air besar, dia berkata, ghufranak, mudah keampunanmu, yakni aku memohon keampunanmu, yakni keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh lima, yakni lima imam, seperti mana yang telah kita sebut sebelum daripada ini, iaitu Al-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Wasahahu Abu Hatim, dan disahihkan oleh Abu Hatim. Abu Hatim ni maksudnya Abu Hatim Ar-Razi. Dia ada tokoh Razi ni, dua tokoh besar menghukum para perawi, yang disebut Razian, dua Razi yang besar, iaitu Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Hadis ini diriwayatkan, dan wal Hakim, dan Hakim, yakni Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab dia Al-Mustadrak yang pernah kita huraikan dulu. Al-Hakim An-Naisaburi, dia kata hadis ini sahih. Cuma Hakim ni, dia ni diterima di sini, tapi dia ini terkenal dengan tasahul, agak memudah-mudahkan di dalam hukum sebagai sahih. Besar Hakim ni dalam hadis. Pun begitu, hukuman-hukuman Hakim itu dinilai semula oleh ulama yang kemudian, seperti Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia menentukan balik ataupun dia menilai semula apa yang Hakim sebut sahih ataupun tidak sahih. Kadang-kadang dikatakan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi kata hanya syarat Muslim saja, hanya syarat Bukhari saja. Tidak demikian,
Demikian tu ulama kemudian juga memberikan keputusan terhadap apa yang disebut oleh Al-Hakim. Ini adalah dua hadis yang diriwayatkan berhubung dengan pergi ke bilik air, buang air besar. Nabi SAW dalam hadis ni kata, man atal ghaidha falyastatir. Sesiapa yang mendatangi buang air besar, dia istitar. Yastatir yakni dilindungi dia. Sama ada zaman sekarang ni tak timbul masalah sangatlah pasal orang ada toilet. Zaman dulu orang pergi tempat jauh, yang penting tak nampak pada orang, lindung di semak samun. Mungkin tuan-tuan tak tahu pasal kita duduk Malaysia, tuan-tuan pergi negara-negara yang susah, di Afrika dia apa susah, mereka sebahagiannya nak buang air kena pergi. Sunnah untuk kita ini tutup diri kita daripada aib orang nampak. Walaupun kadang-kadang orang nampak kita duduk satu tempat bukan nak bagi orang nampak, tapi orang nampak. Agama tak mau aib. Walaupun kita kata dia nampak, dia nak boleh buat apa, tapi dia aib. Padahal perbuatan yang kita buat itu, buang air besar itu, bukan satu perbuatan yang aib, tapi nampak tu jadi aib. Pasal dia nampak aurat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis yang kedua dia kata Nabi SAW, apabila dia keluar daripada buang air besar, dia sebut apa? Ghufranak, keampunanmu, daripada ghafar. Sebab itu Allah itu ghafur. Ghafur sama dengan makna satar, tutup. Ghafur, Allah itu menutup aib. Kita kata Allah itu ghafur, kita biasanya terjemah ghafur ni pengampun je lah. Tapi perkataan ghafur yang sebenarnya maksud dia ampun dengan cara dia menutup aib itu. Jikalah Allah Subhanahu wa taala tidak menutup aib kita, tidak adalah siapa pun di kalangan kita ini yang dapat untuk berjalan di hadapan orang lain. Kerana semua kita ada aib. Tidak juga saya dapat mengajar di sini, mungkin tidak juga tuan-tuan untuk dapat bercakap pandai di hadapan orang. Tidak ada siapa yang tidak ada dosa. Tapi Allah itu ghafur. Dia menutup keaiban. Dan kita disuruh memohon daripada Allah supaya dia menutup aib kita. Pagi-pagi Nabi SAW doa yang disebut oleh Ibnu Umar. Dia kata dia tak pernah tinggal doa ni sejak dia tengok Nabi SAW baca doa. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Dalam sebahagian riwayat Allahumma astur aurati dengan jamak, wa amin rawati. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keafiatan di dunia dan di akhirat, kesejahteraan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Ya Allah, aku mohon dengan daripadamu kemaafan dan afiat fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada kaum keluargaku, wa mali, pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah semua aib-aib aku dan amankanlah perasaanku. Besar doa ni. Sunnah kita baca. Saya rasa tuan-tuan kebanyakan kita tidak pernah melupai doa ni. InsyaAllah tuan-tuan saya juga takkan melupai doa ni. Sangat penting.
Allah sambungan Allah mahfaz baina yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatin an ughtala min tahti. Ya Allah, minta jaga bahagian depan, di belakang, kanan, kiri, atas. Minta jauh daripada diserang mengejut daripada bawah. Nabi ajar satu doa yang ajaib. Doa yang memenuhi seluruh keperluan kita. Kata Ibnu Umar, setiap hari dia melazimi doa ini. Ramai orang nak pergi cari doa tok lebay, tok haji senjata. Padan dengan doa Nabi. Padan dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup ni dengan doa. Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dan riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, bila baginda sujud, baginda doa. Kerana waktu yang paling hampir, saat yang paling hampir di antara aqrabu ma yakunul abd min rabbih, yang paling hampir hamba daripada Tuhannya, masa sujud. Banyak bacaan yang diriwayatkan, beberapa bacaan diriwayatkan daripada Nabi masa sujud. Antaranya Nabi kata, Allahumma ghafir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ghafir li dhanbi kullah. Ya Allah, tutuplah seluruh dosa aku semuanya sekali. Diqqahu, yang kecil, wajillahu, yang besar, awwalahu, yang paling awal yang buat dosa tu, dosa masa zaman muda-muda dulu, dosa masa entah bila-bila, wa akhirahu, yang paling akhir punya dosa, wa alaniyatahu, dosa yang terang-terang depan orang, wa sirrahu, dosa yang orang tak tahu. Nikmat bila satu orang dapat memuja dan memuji Allah. Manusia apabila dia bercinta, setiap kalimat cinta yang dia lafazkan pada kekasihnya, dia rasa nikmat. Tulis I love you pun sedap sangat dah. Kekasih dia balas balik I love you, kadang-kadang tak balas pun hantar simbol saja, tu pun tengok sehari 16 kali. Iman adalah nikmat. Sebab itu bila hamba tu sujud, dia melafazkan kalimat-kalimat ini, dia tenggelam di dalam nikmat yang besar. La ya'rifuha la yudrikuha, tidak la yudrikuhu illa man dzaqaha, tidak illa man yadzuquha, tidak dapat memahami dia melainkan orang yang sedang merasainya. Man lam yudrik la yafham, man lam siapa yang tak mencapainya tidak dapat memahaminya. Nikmat memuja dan memuji Allah. Sebab itu kita sujud, kita baca, kadang-kadang ingat kita astaghfir, lebih lagi, sentiasa lagi minta lagi keampunan. Satu nikmat yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nabi SAW cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang kita ni hamba Allah di akhirat besok. Bila mari berdiri depan Allah Ta'ala, nah Allah tanya, ata'rifu dhanba kada wa kada wa kada wa dhanba kada wa dhanba kada dhanba kada, kau tahu tak dosa ni yang kau buat? Kita kata bala ya Rabb. Ya wahai Tuhan, aku tahu memang aku buat dosa tu. Depan di akhirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan kata, fa'alta kada yauman kada wa kada,
Kau buat sekian-sekian pada hari sekian-sekian, pada hari sekian-sekian. Semua Allah sebut balik. Ya wahai Tuhan, saya buat, ya Allah. Allah kata, ini qad satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum. Aku dah tutup dia di dunia dulu, hari ini pun aku tutup dia untuk kau. Allahu Akbar. Ditutup. Mudah-mudahan apa yang ditutup kita di dunia, ditutup di akhirat. Ditutup kita di akhirat. Kalau sekiranya dia buka di dunia, dia buka di akhirat, Allah, apa lagi yang tinggal pada kita? Kalau ditutup di dunia, dia buka di akhirat, semua kawan, sahabat, rakan kita, orang yang sangka baik, tahu rupanya dia ni macam ni rupanya. Macam ni mufti ni rupanya. Macam ni imam ni rupanya. Allah Ghafurun. Allah itu Ghafur, Ghaffar. Dia ampun, dia tutup kita. Nikmat ubudiyah, nikmat menghubungkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu berhubung dengan Tuhan. Saya ingat masa saya pergi ke Uzbekistan, ada satu orang syekh belajar pengajian Islam, dia mengaji Madinah. Dia cerita tentang bagaimana kejamnya Rusia, Soviet Rusia dahulu. Bila mereka pergi ke bandar, dia tahan, dia tanya, Allah ada ke tak? Kau percaya Allah tak? Kalau kata percaya Allah, dia tangkap kita, tangkap bapa kita, tangkap datuk kita. Hak kita tengok di China sekarang ni, Rusia dulu macam tu lah. Habis dia musnah-musnahkan. Dia kata, datuk saya kata, kalau dia tanya, kata tak tahu. Pergi tanya datuk saya. Datuk dia ulama. Saya tanya dia, berapa lama kau duduk? 70 tahun di bawah Rusia. Macam mana kau orang lepas daripada Rusia? Macam-macam lah. Tapi saya suka dengan satu perkataan dia. Dia kata, ya Ustaz, sihamul lail, anak panah malam. Sihamul lail adalah perkataan yang digunakan bagi menggambarkan doa di tengah malam, di 1/3 yang akhir malam, terhadap orang-orang yang zalim. Doa-doa ini mengenai sasarannya. Kata Al-Imam Syafi'i di dalam diwan Imam Syafi'i, sihamul laili la tukhti'u walakin laha amadun walil amadin qida'u. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah, dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ni bila sampai tak hampir tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa doa lah, bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Semua kita ada pengalaman. Kadang-kadang orang sombong, dia rasa dia. Kita perlih ni, dan saya, tuan-tuan juga mungkin ada pengalaman. Saya ingat ada satu hamba Allah. Dia ni tak tahulah apa yang dia tak kata, saya pun tak tahu. Semua perkataan dia kutip habis kot. Sesat lah, Wahabi lah, teroris lah,
Macam-macam. Apa saya hak perlih, dia ceramah. Macam-macam. Dan dia pula masa tu disokong oleh satu kuasa yang kuat. Pergi buat daripada negeri ke negeri. Kambang saya ni naik selalu landslide dia. Bukan saya sajalah, orang lain juga lah. Yang mana dia tak maki ni zikir dia. Cuma saya panggil dia delok tak apa ni. Dia rasa tak ada siapa boleh buat. Saya bukan kata doa saya. Barangkali ramai orang doa lah. Semua orang pakai doa. Dia ditikam bukan di negeri Perlis. Dia ditikam oleh negeri yang dia angkat sendiri. Dengan lidahnya sendiri. Akhirnya orang kata dia pelampau. Dua negeri utama yang dia katakan paling tepat menurut ajaran dia, kedua-dua negeri itu sultan-sultan yang mengharamkan dia. Orang yang membela dia juga hilang kuasa. Ramai orang boleh berdoa kepada. Saya tak katalah apa, tapi orang doa. Sebab tu kita jangan sangka. Dan ada hamba Allah lain yang kutip sain dan seumpamanya, kondonya nak buang orang lain. Dia saya tengok daripada UAE terbuang, masuk yayasan kesufian dia dibuang. Lepas tu mai pegang satu jawatan di pusat, dibuang. Doa. Doa. Ajaib. Bukan kita kata kita baik. Nabi kata ittaqud da'watal mazlum. Sama kata wa in kana fajiran fafujuru ala nafsi. Takut doa yang kena zalim. Sekalipun dia mungkin jahat, tapi jahat diri dia. Tapi kalau kau zalim tak betul, benda yang kau kata tak betul, Allah bayar kau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata. Macam mana kata tadi? Walakin laha amad walil amadi inqida'u. Dia tetap akan ada tempoh, sampai tempoh sampai. Setengah orang kita bagi tahu jangan buat benda ni. Alah, dia nak boleh buat apa? Dia duk ingat dengan ramai-ramai, kita tak kenal pun. Ada hari dia kau akan kenal. Ketika mungkin kau sedang tersenyum, kau kenal. Anak panah itu sampai. Nabi SAW, Nabi itu yang lebih hebat daripada kita. Kita ni orang kata kat kita pun kadang-kadang kita susah hati, kan? Kadang-kadang orang macam-macam kan kata tu. Siapa orang kata tak susah hati? Mesti kita fikir. Orang menteri Perlis dia tahan, fikir, bukan tak fikir. Nabi lagi fikir. Allah kata, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahawasanya telah menyempitkan dadamu dengan apa yang mereka kata. Tapi Allah kata apa? Cuba baca enggak komen depa macam mana? No. Itulah maki depa balik macam mana depa maki? No. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Bertasbihlah memuji Tuhanmu dan jadikanlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang sujud. Jadi semua keresahan dalam hidup ini, keresahan terhadap apa saja masalah orang, masalah diri, fasabbih bihamdik, puji Tuhan banyak-banyak. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di kalangan orang yang sujud. Kau sujud, dalam sujud kau berdoa. Doa ada keajaiban. Doa ada keajaiban. Walaupun orang kata apa nak boleh buat dengan doa, jangan. Ramai orang yang mencabar doa, tapi satu hari dia akan tahu. Quran kata alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum
fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, orang ramai sedang berpakat nak ambil tindakan padamu, takutlah. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu, mereka kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan. Nabi SAW kata, hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, wa qala Muhammad hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ibrahim kata ketika mana dia nak dicampakkan ke dalam neraka, ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Muhammad kata apabila orang bagi tahu dia orang ramai berimpun nak ambil tindakan. Apabila orang berimpun nak ambil tindakan, apabila kita hadapi masalah, kita sebutlah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kekuatan dalam diri, bukan cerita diri kita. Macam-macam cabaran dalam hidup setiap kita hadapi. Sujud, wa kun minas sajidin, bangun tengah malam, bangun tahajud, sujud, doa. Ada orang zalim, ada orang buat zalim. Sebahagian orang rasa siapa tak boleh buat apa-apa ke dia. Ada orang fitnah orang macam-macam, guna nama macam-macam, kita cari tak jumpa, peguam cari pun tak jumpa. Tapi sihamul lail, anak-anak panah malam cari dia jumpa. Wa kun minas sajidin, masuk di kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab itu perkataan ghufran. Apa maksud? Allah lindungi kita, dan cuma saya besarkan sikit supaya kita memahami makna kenapa kita berdoa kepada Allah sentiasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, para ulama bahas pasal apa bila kita keluar daripada bilik air kita minta ampun dosa apa yang kita buat. Ghufranak, penutupanmu, yakni tutupan dosa. Kenapa? Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya, pandangan ulama, sebahagian mereka menyatakan bahawa disebabkan kerana masa kita masuk bilik air kita tak boleh mengingati Allah, jadi kita ada kecuaian, kita keluar kita sebut ghufranak. Itu satu pendapat. Tapi wallahu ta'ala alam, pendapat ni rasanya macam pada pandangan saya tidaklah begitu kuat, kerana walaupun kita tak sebut nama Allah masa kita buang air, tapi kita ingat Allah. Tuan-tuan, ingat Allah ni, ini mudah-mudahan kita semua. Manusia yang ingat Tuhan ni, dia ingat Tuhan dalam semua keadaan. Dia tengok apa-apa, dia ingat Tuhan. Dia tengok makan, dia tengok syukur Allah Ta'ala dia makan. Dia tengok dia dapat gaji, syukur Allah bagi. Dia tengok dia boleh berjalan, alhamdulillah sihat Tuhan bagi. Dia ingat. Kadang-kadang orang di mulut ni, nak cerita boleh, nak nasyid pun boleh. Tapi diri kita sendiri, dia tengok masalah, dia teringat Allah, minta doa. Sentiasa Allah itu az-zakirin Allah, orang yang ingat Allah. Nikmat. Kata para ulama yang lain, dia kata bukan sebab kerana kita tak boleh sebut Allah tu jadi macam sikit kekurangan macam kita kata ghufranak, tetapi sebabnya kerana bila kita buang air besar, itu kita menghilangkan kekotoran yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita basuh, kita keluar daripada tempat itu, hidup ini bukan kotoran tubuh saja ada, kotoran itu hissi yang dapat disentuh, ada yang maknawi, yang spiritual.
Bukan saja tubuh, kadang-kadang tubuh bersih, jiwa kotor. Oleh kerana tubuh sudah bersih, jiwa juga perlu bersih, maka kita sebut ghufranak. Itulah yang mereka sebutkan mengapa Nabi SAW kata bila keluar daripada bilik air, ghufranak. Jika satu orang keluar daripada bilik air, dia menyebut alhamdulillahillazi adhaba anni al-adha wa afani, segala puji bagi puji bagi Allah yang menghilangkan daripada ku adha wa afani, dan mengafiatkan. Perkataan alhamdulillah, semalam saya di materi cakap dengan pelajar, tapi saya ingat kita pun nak kena ingat, saya ingat diri kita, Allah ni sebanyak mana kita puji dia, kita tak dapat puji dia sebenarnya. Tak padan dengan perkataan kita. Kata pilah kok mana pun, banyak 1000 zikir, 1,000,000 zikir, tidaklah sedikit pun menunaikan kemuliaannya, pujian yang selayaknya baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi kata apa? La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Untuk kerana tak dapat itu, kita kata alhamdulillah. Al itu ma'rifah, bermaksud, terjemah Melayunya dia kata segala puji. Maksud segala apa jenis pujian yang layak ini lillah, untuk Allah. Itu yang kita setiap kali bila kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb al-alamin, sekalian alam. Semalam saya sebut alam ni, alam. Orang Melayu bila sebut apa alam? Alam dunia, alam barzakh, dua. Alam banyak. Saintis astronomi kata, matahari yang panas yang kita tengok tu, panas hanyalah salah satu daripada ratusan bilion, bukan million, bilion bintang-bintang yang macam tu lagi yang ada pada galaksi kita. Galaksi kita ni, galaksi kita ni ada entah berapa ratus bilion bintang, berapa ratus bilion entah macam-macam lagi. Galaksi kita ni dia panggil Milky Way. Milky Way ni luasnya kita pun tak tahu, kawan nak cerita pun dia pun habaq kita. Maksudnya saintis lah yang mengukur tu dengan menggunakan teleskop mereka. Mereka kata keluasan yang mereka anggarkan 100,000 tahun cahaya. Maksudnya kalau the fastest benda pergerakan ni cahaya lah. Suara tak sepantas cahaya. Cahaya ni artinya kalau menyalakan cahaya tu, nak sampai pula daripada cahaya ni sampai ke hujung, masanya 100,000 tahun. Jauh mana tu 100,000 tahun tu? Luas lah. Itu baru satu galaksi. Hak kita ada ni. Saintis kata dijangkakan mungkin ada beratus bilion, mungkin trilion galaksi yang macam tu. Bumi itu dibandingkan semua galaksi kita debu ya. Tapi kalau dicampur dengan beratus bilion, trilion galaksi-galaksi yang lain, bumi ni tak ada apa. Itulah kita yang Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan segala alam-alam, plural. Segala alam-alam ni. Bukan saja alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam di dalam lautan, alam jin, alam manusia, alam atom. Bukan saja masalah neutron, proton, gamma, delta. Bukan segalanya. Sekarang ni orang tengok walaupun nampak
quantum fizik. Lihat, bahas masalah space and time yang luar biasa, yang pertemuan-penemuan tak dapat dicakupi luasnya tu alam ini. Allah kata syurga tu arduhas samawat, luasnya luas langit dan bumi. Wa'addat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Luasnya alam. Bumi ni debu, bahkan lebih kecil daripada debu. Dalam lebih kecil pada debu tu, kita yang kata ya Rabb, dia dengar doa kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah makna pengasih dan penyayang. Kita kalau ada kedudukan besar, mai orang tepi jalan jumpa pun kita tak berpandang sangat. Tuhan yang maha besar kerajaannya, yang bumi ni halus bagaikan debuan, manusia yang berdiri itu lebih halus lagi. Tapi apabila insan itu menyebut ya Rabb irhamni, ya Rabb ighfirni, wahai Tuhan kesian ke aku, wahai Tuhan ampunlah aku, dia dengar, dia kesian. Ya Allah tolonglah aku, dia tolong kita. Dia hantar nabinya untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk itu kita sentiasa sebut Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya. Dan kalau juga alhamdulillah ni, kalau dia sebut juga boleh, kerana itu adalah alhamdulillahillazi azhaba anni al-adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilang kepadaku penyakit dan juga menyembuhkan aku. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Saya akan jawab sebahagian benda yang tuan-tuan nak tanya sangat malam ni. Ada orang duk tunggu di rumah nak dengar. Ada orang macam-macam kan. Ada wartawan, ada stesen TV telefon saya. Pertama macam ni tuan-tuan. Sebelum saya nak cerita apa, saya sebelum nak cerita lah, dalam dunia ni, bukan nak cerita orang kena pecat, dalam dunia ni perubahan jawatan ni biasa. Di Malaysia ni Perdana Menteri pun ada yang kena pecat, kan? Perdana Menteri pun ada yang hilang jawatan. Presiden parti yang menang undi pun akhirnya kena letak jawatan, ada. Jadi letak jawatan, tinggal jawatan, menteri hilang jawatan, tidaklah salah satu perkara ajaib dalam dunia. Apatah lagi jika ada tu imam tidak berjawatan, tidak hilang. Benda tak pelik lah. Hak tu dululah nak abang, supaya jangan duk heran sangat ni antara benda pelik di Malaysia ni. Benda ni tak pelik, kan? Kuasa ni dia ada dua bidang. Ni pasal jawab ni dia kena pentadbiran sikit. Jabatan Mufti, dia urusan dia fatwa dan garis panduan tentang membabitkan pegangan-pegangan agama dan seumpamanya. Urus takbir masjid, dia berada di bawah Jabatan Agama Islam. Tak apa. Jadi imam ni dia lantik ataupun dia tak disambungkan, ini berada di bawah Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam pun dia nak lantik tu imam pun tak boleh. Walaupun dia boleh interview apa semua bersetuju, nak lantik tak boleh, melainkan mestilah dengan perkenan Majlis Agama Islam yang dimusikan oleh dulu yang tamat mulia Raja Muda Perlis dan yang mewakilkan kuasa, yang diwakilkan kepadanya kuasa oleh duli raja pemerintah. Itu dulu lah. Bila nak tamatkan imam pun tak boleh. Kok saja-saja geram kata imam ni tamat, tak boleh. Dia mesti melalui prosedur yang sama. Kena bawa ke dalam mesyuarat, kena apa, kena bincang. Apabila bawa ke dalam mesyuarat, dalam cerita hak nak cerita ni, semua orang tanya, saya juga tanya.
Tuanku of course katanya. Dan kita mendengar penjelasan bagi pihak yang menguruskan. Jadi tadi lagi saya tanya lagi, dah dapat kedudukan dah, memang dah kedudukan ni memang kedudukan yang bukan kuasa jabatan, tapi ialah kuasa yang datang daripada majlis. Okey. Saya pun tadi tanya balik nak dapat clear benda tu. Pasal apa, berapa orang, nama masjid mana. Kerana saya pun tak mau campur tangan dalam bidang kuat, tapi tanggungjawab, responsibility bersama. Sebab kita ahli majlis dan saya sebagai mufti, saya akan jawab bagi pihak ni. Dengar elok penyimpan muhur besar Raja-Raja Melayu. Kan? Abang. Hak ni tak bukan. Nak abang macam nak bulan ni. Tuan-tuan, imam yang dikatakan telah dipecat. Pecat ni maksud dia macam mana? Duk kerja elok-elok, pi buang. Tu nama pecat lah, kan? Satu lagi pecat, satu lagi dia panggil tak sambung, kan? Kita lesen kita mati 31 hari bulan Disember. Polis tahan kita, boleh kata, oh, salah pasal apa? Saya ada lesen mati. Kita abang kata, lesen saya telah dipecat oleh polis daripada menjadi pemandu. Dah, dia polis tak pecat, lesen tu yang mati. Tu ada dua keadaan tu. Itu pun nak kena dibezakan antara pecat dengan ni. Imam-imam yang terbabit ni, saya tak salah ada apa, saya nak sebut dulu. Setelah saya tanya tadi semua daripada pihak jabatan, dia katakan umur mereka antara 61 sehingga 88 umur imam. Di kalangan tu lah 28 cik tambah sikit angka dia bagi tu, bagi syok sikit kan. Okey, dalam manajemen dia sebut macam ni, saya baca mana, tidak seorang pun pegawai masjid yang dilantik atau disifatkan dilantik di bawah subsection 100-5 boleh terus memegang jawatan itu selepas mencapai umur 60. Dengan syarat, majlis jika difikirkan sesuai melantik mana-mana orang menjadi pegawai masjid walaupun orang itu telah mencapai 60 tahun atau melanjutkan tempoh perkhidmatan pegawai masjid yang telah mencapai umur 60 tahun. Maksudnya pada asasnya 60 tahun tamat. Tapi kalau nak sambung, majlis boleh sambung. Faham tak tu? Artinya selama ni asalnya patut tamat dah, tapi tak ditamatkan. Bukan tak, maksudnya tak buat apa-apa tindakan lah, tidak ikut surat yang enactment yang ada. Depa kata depa lah. Okey, sebelum tu Syekh Ihsan 103 kata, kawalan dan arahan atas masjid dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka Imam Bilal, pembantu Bilal, hendaklah tertakluk kepada kawalan dan arahan majlis, bukan jabat mufti. Majlis agama Islam, bukan jaib saya, majlis agama Islam. Dia boleh menurunkan kuasa kepada jabatan-jabatan. Ini nak dengar, orang boleh nak dengar. Kata depa, yang kena pecat tu sebab tak kunut. Tang tu yang hebat tu. Padahal tak kunut dah 10 tahun dah. Tiba-tiba masuk satu hari bulan Januari kena pecat. Pasal tak kunut. Katanya pasal bismillah kuat. Yang lebih hebat lagi katanya pasal gotong royong. Yang tu pun sekan juga. Hak lain pula kata pasal kami bernasyid. Padahal maib pun duk bernasyid sekan. Jadi pasal mana yang satu ni? Kita bagi azan dulu, sekali kita jawab. Okey, kita sambung. Tang mana tadi ni? Hadis berapa tadi? Hadis berapa tadi? Okey. Depa kata pasal depa tak kunut pula kena buang. Cerita kan. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada imam-imam yang ikut semua peraturan majlis.
Masjid Padang Malau, Masjid Bongo Sena, Mengkuang Layak, Padang Melangit, mereka juga ditamatkan. Sebab apa tadi? Sebab faktor umur. Daripada habis tu ada lagi tok imam lain yang tak tamatkan dah 60 lebih. Nantilah dulu pelan-pelan. Dia selapih-selapih lah. Sebab apa yang nak pergi tamat sedangkan mereka boleh lagi? Ini terpulang kepada budi bicara majlis. Tuan-tuan, macam inilah saya nak minta kat tok imam semua. Lagi ada lagi alasan yang saya nak sebut. Kita bagilah peluang ke anak-anak kita yang balik mengaji, boleh jadi hafiz apa semua. Kalau nak tunggulah aku mati dulu. Silap-silap hak balik tu mati. Bagilah peluang orang lain pula. Kita dah lama. Kadang-kadang kita pun baca dah tak apa nak ni. Kan? Kadang-kadang kita pun duk ponting. Bukanlah saya kata semua, tapi macam-macam kes ada. So bagilah peluang kepada yang baru. Jangan kata soal kunut tak kunut, hak tak kunut pun diberhentikan. Mungkin dia kata, tapi saya heran, kunut tak kunut ni apa isu dia? Hampa pergi Mekah semayang tak kunut pun. Kalaulah katalah kerana tak kunut, juga itu bukan satu alasan untuk membantah. Kerana dah tahu di Perlis, di Selangor cuba tak kunut, kena berhenti tak Tok Imam? Kena. Di Johor kalau tak kunut, kena berhenti tak Tok Imam? Kena. Kalau di Perlis kunut, kena berhenti Tok Imam, taklah pelik. Tapi kita tahu di Perlis ni banyak masjid yang kunut. Tok Imam tak diberhentikan sejak berapa lama? Tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar ada orang ceramah yang kena tangkap di Perlis? Ada tak? Penceramah ditangkap? Ada tak? Tak ada. Ada penceramah yang tunjuk jari tengah, mai masuk dalam Perlis, kita boleh tangkap, tapi kita tak tangkap. Penceramah hak maki hamun, hak parti-parti tertentu, ceramah hak agama di tempat tertentu, kita tak tangkap. Di negeri lain mereka tangkap, tapi tidak di Perlis. We are very tolerant. Menamatkan imam yang sampai satu tempoh umur tidaklah pelik. Peliknya macam tak dapat allowance, itu adalah pelik sikit. Tapi taklah pelik banyak. Dan saya kata bukan semua imam bantah. Itu satu hal. Dia kata ada imam, memang ada banyak elemen yang kita ambil kira dalam hal ini. Tapi saya rasa dalam usaha untuk kepada Perlis maju, kita nak imam yang lebih muda sikit, yang cergas sikit, yang boleh buat kerja banyak sikit. Bukan kita bagi jadi masjid lah ni tak boleh semayang dah, tu imam tak ada. Bukan, tu imam ada, suara lain sikit sebab orang lain. Bukan buang tu imam, ganti imam. Tuan-tuan pernah ingat kes masjid Bohor Empiang? Ingat tak? Oh, macam Jepun dilanggar Amerika. Kononnya orang dah tak sembahyang tarawih. Dan ada penceramah tokoh politik tertentu buat cerita 17 imam dipecat masa tu. Ingat tak? Kan? Kemudian diikuti, kemudiannya ambil gambar Masjid Bohor Empiang sembahyang tarawih tak ada orang. Bohong semua tu. Tuan-tuan pergi Masjid Bohor Empiang elok ya. 3-4 orang tidak berpuas hati, itu mungkin ada soal family dan parti, dan saya tidak boleh menafikan ada masjid bermain politik. Dia hanya pilih penceramah politik kerana dia jawatan kuasa ataupun imam tu dia condong kepada parti tertentu, dipilih penceramah-penceramah yang juga kaki macam tu. Mereka mesti berhenti. Kalau kita nak bersihkan Perlis daripada permainan politik agama dalam masjid. Walaupun mereka nak marah, saya tahu mereka boleh ulas. Sebab saya tahu yang duk ulas tu aliran satu tu lah. Kita lain dalam pengurusan kita. Kita hormati. Saya sebenarnya tak mau nak ulas parti lain ni dalam suasana semangat ukhuwah untuk menyatukan semua orang Islam.
Mereka kata Perlis telah memecah belah. Kan tidak pecah belah. Perlis yang macam saya kata, Perlis tidak pernah buat dua imam. Perlis tidak pernah kata kena bercerai bini sebab parti lain. Tapi ada imam yang orang mari jumpa pejabat bagi tahu, orang pergi rumah dia, dia halau sebab kau tu parti beza dengan dia. Kita tak boleh orang terlalu fanatik macam tu. Mari jumpa saya. So ini semua kita tak mau elemen politik, satu hal yang lain. Tuan-tuan minta maaf lah orang politik, bukan saya tak niat langsung, tapi nak kena habaq lah pasal nampak mereka pun mulai sakan. Tuan-tuan, agama dia jalan agama. Badi'uz Zaman Said Nursi dia kata, a'udzu billah minasyaitan wa minas siyasah. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan dan politik. Bukanlah politik tu buruk mana, politik yang bermain kepartian yang melampaui batas. Siapa nak marah, dia boleh marah, tapi saya sebut, suka ataupun tak, tapi ini fakta. Saya tunjuk contoh. Kalau kita main politik dalam masjid, seketika ada pihak menyatakan perlembagaan Malaysia ialah perlembagaan kafir, perlembagaan penjajah, perlembagaan jahiliah, menentang perlembagaan Malaysia adalah jihad, jika mati adalah mati syahid, derma adalah jihad, perjuangan adalah jihad. Betul tak? Betul. Kemudian pihak yang sama juga berhimpun mempertahankan perlembagaan, dan mempertahankan perlembagaan itu fardu ain. Kan beza tu antara tentang jadi syahid, wajib tahan tu. Saya nak cerita politik, beza politik. Seketika ada pihak menyatakan bahawasanya perjuangan Melayu itu adalah asabiyah yang ditentang oleh agama, terkeluar daripada agama. Man da'a laisa minna man da'a ila asabiyah, bukan di kalangan kami orang menyuruh pada asabiyah. Semua orang hasil daripada perlembagaan kufur dan asabiyah bercerai bini, tu imam lain, tak makan sembelihan. Ini bukan cerita kartun, ini bukan cerita teori, benar, kisah benar. Saya pun daripada family yang sama ya. Saya tahu. Kisah benar. Hari ini mereka yang sama menyatakan di Malaysia kita wajib memperjuangkan Melayu dan hak Melayu, keistimewaan Melayu. Dulu kufur. Itu beza politik apabila dia main di masjid, dan beza apabila kita hanya mengajar agama yang bersih daripada zina. Sebab itu maka diperleh. Bukan kita anti parti-parti ni, kita cuma tak mau main dalam masjid. Saya tahu tak dipanggil hak terang, tapi sebahagian tu aktivis, kecenderungan dia mencari penceramah yang begitu, dan ada orang sampai tak mai tugas kerana terlalu aktif dengan parti tertentu. So tak kalah majlis agama Islam, langsung tidak ada ruang. Kes bukan yang tu sajalah, macam-macam lah kes. Di samping umur, di samping isu-isu itu, di samping isu orang kampung. Dia kan 2-3 orang kampung pertahan dia, tapi dia kena kira dalam kampung tu ada 1,000 orang. Yang angkat spanduk tu 4 orang. Mungkin campur besok hari Jumaat 25 orang. Tapi yang lain tu 900 orang lagi. Bukan saja satu pihak. So dari segi umur, dari segi berbagai-bagai, kita ambil kira hal ini. Tuan-tuan tengok, ada lagi masjid yang kunut apa semua, kita tak ambil apa? Tak ambil tindakan pun. So saya mencadangkan imam-imam yang sebahagiannya okey, bukan semua ni imam ni, ramai juga yang bagus, yang tak kata apa, yang okey. Saya mencadangkan, bagilah laluan kepada anak-anak muda kita Perlis ni yang dah pergi mengaji tahfiz dan dah hafal Quran, yang walaupun tak hafal baca elok, bagilah pula mereka tunggu. Janganlah habaq, tunggulah saya mati dulu, lambat. Bukanlah melambat cepat, Allah lebih tahulah kan. Tapi lambatlah dia nak tunggu, takkan nak tunggu tak mati lagi. Saya kata dia nak doa, ya Allah matikanlah segera tu imam kami. Bagilah peluang. Orang dah bagi peluang kat kita lama, kita bagi peluang kat orang lain pula. Hatu imam tu 60 tahun tu masjid ni ada.
giliran mereka juga akan sampai. Takkan ada tukar semua dalam tukar berapa puluh apa ingat dah. Esok main giliran dia akaun tu pula ingat. Kena jawab lagi sekali. Tak adalah kaitan besar sangat. Perdana Menteri pun ada yang telah diberhentikan. Ada banyak masa boleh main FB dan seumpamanya. Dah duk buat kerja yang sama, buat pengalaman yang baru, jadi imam. Lepas dah tak jadi imam boleh lagi mengajak orang, boleh. Bukan kita kata lepas tak jadi imam ditahan di rumah, tidak boleh bercakap, menemui anak jemaah. Tak jadi imam saja. Bagi orang lain jadi imam. Jadi itu saja, tak ada besar isu apa pun. Dia masih boleh bercakap, boleh main di masjid, boleh semayang tu, mungkin boleh dilantik juga jadi jawatan kuasa, boleh jadi penasihat masjid. Kemudian kita fikirkan. Tapi ke arah nak jadikan Perlis ni maju, masjid mesti memerlukan tenaga-tenaga muda. Boleh ke tuan-tuan? Besar sangat ke isu ni? Satu kerajaan orang tukar. Apa tak sangat? Bukanlah saya sokong tukang tak tukang, tapi macam itulah dunia ni. Ada hari kita di atas, ada hari kita turun. Boleh tak kemungkinan isu saya jadi Tok Imam balik pada suatu hari nanti? Tak tahu nak kata lah. Perdana Menteri pun boleh jadi balik. Itu kuasa Tuhan. Mufti pun dah jadi 2 kali. Tuan-tuan, not a big deal. Tak payahlah kita sibukkan benda ni semua dengan hal-hal yang macam ni. Satu orang jadi, kalau kita kata setelah diberhentikan, pihak polis sedang mengawal rumahnya, tidak dibenarkan datang bersolat. Kau kasar, kacau lah macam tu. Tapi anak jemaah boleh semayang macam biasa. Esok Jumaat pun ada khutbah macam biasa, semayang macam biasa. Kami ni dah 3 hari dah tak semayang ni. Tok Imam tak ada. Tu kacau banyak lah tu. Tu kacau banyak lah. Di Tok Imam ada. Tok Imam tu pun ada di masjid tu. Cuma bagi hak mudah sikit, tukar hak ni sikit, supaya yang tu dapatlah berfungsi untuk sebahagiannya. Ada tak kita ni imam ni macam-macam tuan-tuan. Bukan soal masalah bismillah, masalah ni kecil-kecil ni. Kadang-kadang macam ni. Soal bila kita jadi imam, orang panggil kita mai kursus, kita kena mai. Pasal kita ambil allowance. Betul tak? Orang suruh kita pakai baju imam tu kan, kita kena pakai. Lepas tu orang panggil mai kursus berkala, kita kena mai lah. Kursus ya, kalau kita tak berkala tak mai, yang tu tak mai, apa tak mau, orang berhenti kita buat terkejut. Tak payah terkejut. Benda biasa lah tu kan. Benda memang dijangka lah kan. Bukan masalah kunut tak kunut. Orang Perlis ni tak ada lagi pi kat negeri lain tengok Tok Imam kunut, subhanallah, tak ada lagi. Tapi tak tahulah kot hak-hak mana kunut tu kalau dia pi Masjidil Haram semayang masa musim haji tu umrah, duk mufarakah dengan Tok Imam. Saya pi baru ni Mekah umrah, moh mayang subuh saya mufarakah Tok Imam. Dia tak kunut. Sebab tu di kampung saya bila Tok Imam tak kunut, tak mau mayang di masjid. Perlis ni tuan-tuan, negeri lain tak boleh buat surau melainkan dengan kelulusan Majlis Agama Islam. Perlis ni banyak surau yang dibuat oleh parti-parti politik. Tuan-tuan pilah kira, kok kata saya tak ni. Dengan sentimen politik. Boleh dia ambil tindakan. Tapi kita tak ambil. Kita ikut nak kena ambil tindakan lah. Tapi kita ni tolerance. Begitu bertolak ansur. Setengah orang saja. Ya. Kan? Tak apalah, insya-Allah masalah allowance tu kita tengok macam mana hak lain pula. Tapi imam punya jawatan ni macam itulah cerita dah. Sebab saya cerita ni boleh jamakkan lagi ke depan nanti hak mana 60 kata akan ada kena tukar lagi. Dia tak minta mufti sekali lagi jawab. Batal memang tanya pasal apa? Nak jawab apa hari tu aku jawab dah. Jawab sekali ni campur dengan hak nak mai. Jadi tu imam hak mana 60 tahun ke atas tu, pergilah tukar IC. Kalau dah rasa nak bantah sangat. Kalau tak mau IC, terimalah pada kita ni. Pegawai kerajaan pun
Profesor hebat pun kena bencin. Bila 60. Tak aku duduk sihat lagi, lepas suruh berhenti. Kena berhenti. Tok Imam ni, ya, dia kata, nu masjid lain. Kalau dia tanya masjid lain dah 60, pasal apa boleh? Tak sampai masa lagi, akan sampai. InsyaAllah. Tapi tenaga tak cukup lagi, kita nak tukar, nak kena bagilah. Ada ganti dan seumpama. Di samping, saya tak nafikan, ada jugalah macam saya kata tadi, faktor-faktor parti. Kalau parti biasa-biasa ni tak kisah sangat, jangan lebih-lebih sangat lah. Salah guna, tak baca khutbah yang diberikan, tak datang kursus yang orang bagi. Susah lah macam tu. Macam mana nak selaras pentadbiran? Kan? Tok Arab tak tahu imam dia apa. Kita tak mau macam tu. Arab kena nak jadi imam pakai track shoot meh. Dia lah kamat, dia lah jadi imam. Saya duduk Jordan dulu, kata demam. Tapi sekarang ni di Jordan saya pergi, semua tok imam kena selaras. Ada PhD pun tak boleh jadi imam jika tak ambil kursus. Setelah diluruskan oleh Wizaratul Awqaf, baru boleh jadi imam di Jordan. Dia punya strict. Sebab bukan soal kunut tak kunut, zikir tak zikir, bukan sangat soal itu, tapi soal disiplin. Cumanya orang macam ni lah, dia punya penyakit tu banyak. Penyakit tu dia ada 10 penyakit. Bila dia kena, dia pergi habaq hak satu tu saja, hak lain dia tak habaq. Tu masalah. Kawan hak duk tunggu dah tu, yang tu lah ulas lah kan. Isu apa-apa dalam Malaysia ni, insyaAllah 5 hari berakhir. Boleh tuan-tuan? Boleh kau tu? Faham kau tu? Kau nak kena jawab dalil lain pula. Tak apalah tuan-tuan. Kalau masjid tu sejak mereka tukar ni, anak jemaah situ dah tak semayang dah sekarang ni. Tu kacau. Maksudnya tak ada tempat orang nak semayang lah. Tok imam hak tukar pun tak mai. Itu kacau lah. Yang tu kita kena cari tok imam lah. Okey, siapa ada soalan? Pengurusan tanah kubur yang ni tanah kubur daripada masjid pergi ke kubur. Pengurusan tanah kubur Tok Paduka. Pengurusan kubur Tok Paduka dikatakan di okey. Pengurusan kubur Tok Paduka kita letakkan di bawah AJK masjid. So nombor telefon semua nanti boleh ambil dengan Cik Sazili dan juga Cikgu Bakar. Pasal apa pula ni? Kawai kubur pula dah ni. Macam ni tuan-tuan. Siapa pun boleh. Kubur ni kita kena selaras. Kerana kubur ni ramai lagi orang nak mati ni. Kan? Jadi dia nak kena atok. Kalau semua orang main-main, saya nak duduk tang ni, jadi susah. Jadi masjid nak kena buat satu peraturan. Kemudian dia mesti juga ada satu ruang. Mungkin kita ada orang tertentu, kita kata saya masjid setuju di kawasan ni bagi kat kita yang meninggal. Bapak kita meninggal, masjid bagi. Tapi kita nak cari orang yang gali tu, pihak tertentu yang kita kenal, kita nak suruh dia gali, kita kenal dah, kita nak bayar dah. Silakanlah, tak ada lah kata masalah. Tapi kenapa kena habaq kat masjid? Pertama tempat, yang kedua kemungkinan kita tak mau ada orang yang tak ada pilihan, maka dia terpaksa suruh pihak tertentu saja gali dengan kos yang mahal, kerana tak ada pilihan. Jadi kalau orang kaya tu tak apalah, bagi orang yang tak ada berduit ni kesian lah. Jadi bila telefon pihak masjid, masjid akan beritahu A, B, C, D, semua ni boleh gali. Pergi tanya A, dia kata dia 600. Pergi tanya B dia 500. C kata dia 400. Dia tanya A pasal apa 600? Ada aircon sikit dalam, tak tahulah kan. Yang ni pasal apa? Yang ni tak ada aircon tapi kipas yang ni kecil dah. Contohlah saya nak abang kan, bukanlah macam tu. Tapi nak ceritanya supaya adalah pilihan. Melawak lah tu kan. Stres lagi kata, di Perlis kubur nak buat aircon lah. Ambil berita tu pula. Maksudnya ada pilihan. Apa pun kena ada pilihan. Ada pilihan. Bila ada pilihan, taklah satu mana-mana pihak monopoli, bolehlah ada ruang pada orang lain sama. Siapa nak ambil tak apa, saya 700 pun saya nak bayar, saya kenal dia, silakan. Tapi ada orang saya tak kenal dia, saya ada duit pun 400, mati dia pun tak tinggal banyak, anak yatim.
kita kena kira lah benda-benda macam tu. Sebab tu maka siapa yang meninggal lepas pada ni, sila hubungi jawatan kuasa masjid. Ada soalan ni? Habis tak ada soalan tu. Yang tu je semata-mata main nak tahu pasal apa tu imam kena pecat. Jauh benar musafir tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita sekalian. Insya-Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta